Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya nak bagi tips ni ya. Kalau misalnya kita baca, ya, lepas tu tersangkut. Jangan ambil pada jauh. Ya, jangan ambil pada jauh. Lagi tersangkut pula mula-mula. Jadi dua tersangkut. Contohnya kat atas lah. Contohnya balik atas tadi ya. 152 tadi. Qala ma mana'aka alla tas sangkut kat situ. Lepas tu dia ulang balik awal balik. Qala ma situ pula sangkut. Dua kali jam. Jadi ambil pada dekat-dekat aja. Allah tas ambil pada situ. Jangan ambil daripada awal. Ya. Tak apa, kita masih lagi di peringkat masih lagi belajar. Jadi baca bila sangkut ambil pada yang dekat je. Jangan jauh-jauh. Yang jauh. Ya. Biasanya kalau dah ambil jauh tak nampak tu yang disangkut lagi. Jadi dua, jadi double sangkut. Ya. Itu tips lah dah insya-Allah nah. Okey, baik. Macam mana? Yang Michael ada rasa ketak juga ke? Tak ada lah. Alhamdulillah. Ada biasalah. Ya. Ada yang ngaji online padahal saya tak tengok muka dan dia pun tak tengok saya. Ya, ketak juga Ustaz. Ketak lah Ustaz. Allah. Online lah ketak juga. Tak tahu saya. Okey, baik. Kita baca kitab Syarah Sabinatul Najah muka surat 268 ya. Kitab ni 268 yang ada boleh buka, yang tak ada mungkin boleh salin ya. Tulis nota-nota yang penting. Okey, baik. Yang lain dia boleh baca kopi, ada rencana sebelah. Boleh juga. Ya. Ya, ya. Kita Sabina ada ni, tahu tak ada? Kad saya tak ada. Dekat kedai Hasani. Kena beli kat Hasani. 47. 45 ringgit. Kita Hasani kat Seberang Jaya ada, kat Kulim ada. Kat mana Hasani lah. Hasani tu. Kita apa? Kitab Syarah Safinatul Najah. Nak beli tak ada boleh, tak nak beli pun tak apa, tulis je. Ya, ini tak wajib. Bagi saya tak wajib lah buku kitab ni ya. Tapi perlu juga kalau ada ya. Kalau tak boleh tak beli pun tak apa, tulis je, salin je. Ya, letakkan nota, tak ada masalah. Ini sambilan ya, bukan utama untuk kelas ni. Bukan. Ya, benda ni bukan yang utama ataupun yang diutamakan lah. Kita utamakan lebih kepada tajwid, Quran dan tajwid. Ini sambil-sambil je. Sebab benda ni fardu kifayah, fardu ain, bukan fardu kifayah. Ini fardu ain. Patutnya yang ini yang kita kena belajar. Wajib fardu ain. Tentang solat apa semua kan. Tapi mungkin sebahagian daripada kita mungkin sibuk, tak ada nak masuk kuliah ke dengan kuliah ke. Jadi saya selitkanlah dalam kelas ni ya. Ambil tambah-tambah. Macam tu. Okey, insya-Allah lah. Baik, muka surat 268. Kita sambung rukun yang seterusnya. Sebelum ni saya dah kongsikan dua rukun iaitu niat dan takbiratul ihram. Tengok. Niat dengan takbiratul ihram, rukun solat. Rukun solat ada? Berapa rukun solat? Allahumma shalli ala Muhammad. Ya? 13. 13 ya. Rukun solat ada 13 tapi dalam kitab ni di sini disebutkan ada 17. Sama aja. 13 membetul, 17 membetul. Cuma dalam kitab ni ditambah tomak ninah jadi 17. Ya, 13 pun betul, 17 pun betul. Okey, kita masuk rukun yang ketiga, berdiri betul bagi orang yang mampu dalam solat fardu. Ini rukun yang ketiga. Pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri betul bagi orang yang mampu dalam solat fardu. Iaitu berdiri betul pada solat fardu bagi yang boleh berdiri dengan cara meluruskan tulang belakangnya walaupun bersandar kepada sesuatu seperti tembok. Kena berdiri betul. Tak boleh sengit, luruskan. Badan nak sandar sengit tak ada masalah, tapi pastikan
Tulang belakang itu betul. Ya, jangan disengitkan. Ya, tulang belakang yang bongkok. Kalau sakit tak ada masalah lah. Itu uzur. Okey? Baik. Okay, kalau kita tengok di atas tu, matan yang atas yang kelabu tu, berdiri betul bagi orang yang mampu dalam solat fardu. Mampu di sini macam mana? Mampu di sini. Baik, kena faham di sini nah. Mampu untuk bahagian ni, untuk berdiri ni dalam mazhab Imam Syafi'i agak tegas ya di sini. Kaedah dia, selagi kita boleh berjalan, maka selagi itu dia kena berdiri. Nah, selagi boleh jalan, selagi itu dia kena berdiri dalam solat. Nah, jadi tak ada alasan kata, Ustaz saya tak bolehlah duduk. Boleh jalan tak? Boleh Ustaz, tapi tak boleh duduk, tak boleh berdiri. Saya kena duduk juga. Tak boleh, kena berdiri juga. Tapi tak boleh, tak tahan Ustaz. Sandak kat dinding. Sandak kat dinding. Ya. Tapi saya dengar pada Ustaz Aziz Idrus, dia kata ada dua keadaan. Ada orang yang dia ini, dia boleh jalan, dia tak boleh jalan, maka solat dia kena duduk. Ada juga orang yang dia ni boleh jalan, tapi tak boleh berdiri. Ada. Dia boleh jalan, tapi tak boleh berdiri. Ya pening juga ada. Tapi kita ada. Dia boleh jalan tapi tak boleh berdiri. Mungkin berdiri lama kot. Wallahualam lah. Berdiri lama tu mungkin tak boleh. Kalau jalan tu mungkin dia boleh tapi dia mungkin ada kapal-kapal kan. Wallahualam boleh juga. Ya. Jadi Imam Syafi'i dia tegas bab ni. Jadi bukan kata Ustaz saya pinggang saya tak boleh berdiri. Boleh jalan tak? Boleh? Tak boleh. Bangun, kena berdiri. Ya, kena berdiri. Dia kena macam tu. Ya, jadi jangan bagi alasan sedikit ini tak boleh yang ni. Langsung kita terus duduk, tak boleh. Ya, dia ada tahap-tahap dia, kita akan tengok nanti. Baik, saya ada kongsikan di sini ya. Untuk kita semualah, untuk pengetahuan kita semua, bab-bab ni kalau kita baca secara matan dia ataupun di atas dia tu, yang nota yang di atas tu, kadang-kadang perlu kepada pembahasan yang dalam, sama juga dengan Al-Quran ya. Al-Quran ni kadang-kadang kita tak boleh nak tafsir ikut suka-suka hati. Dia kena ada pembahasan yang dalam. Walaupun mungkin ada yang belajar bahasa Arab ya, tahulah secara makna dia macam tu, tapi penjelasannya kena tanya kepada mereka yang ahlinya. Ya. Saya nak kongsikan satu perkara. Kalau ada yang perasan, saya ada share dalam Facebook saya. Berkenaan hak kita. Ya, jadi ada satu seorang Mu'tazilah ya, orang yang betul-betul dia tak menentang pada Islam. Mu'tazilah ni tanya kepada seorang ustaz. Dia kata, saya ni Allah tak berikan hidayah kepada saya. Nah, saya sebagai manusia ada hak untuk mendapat hidayah. Saya ada hak untuk mendapat hidayah, tapi Allah pilih untuk tidak berikan hidayah. Maknanya, tidak berikan hak saya kepada saya. Maknanya Allah di sini zalimlah. Seorang Mu'tazilah, dia tanya kepada ustaz ni. Kalau ustaz ni jawab, kalau kita ada hak yang tidak ditunaikan oleh Allah, maka di situ Allah zalim. Tapi hidayah itu siapa punya? Allah punya. Maknanya hak siapa? Hak Allah. Hak Allah kan? So kita boleh claim ke? Tak boleh. Kita sendiri pun Allah punya. Kita nak tentu hak kita. Macam mana? Okay, so di sini fahamnya, jadi ada satu ustaz ni, dia bagi penjelasan seperti berdasarkan dalam ayat Quran sebiji-sebiji dan dia terjemahkan kepada bahasa yang dia faham. Rupanya penjelasannya banyak lagi. Dalam hadis tu ada cerita dia macam tu. Ya. Cuma penjelasannya perlu kepada pembahasan yang dalam.
Jadi bab-bab ni kita kalau ada apa-apa yang mengelirukan, kena tanya yang kepada mereka-mereka yang ahlinya. Nah, jangan kita, oh macam tu lah ustaz tu kata, betul lah. Kita ni ada hak. Bila Allah tak bagi, Allah zalim lah. Allah buat kesalahan lah kat kita. Sudah. Jangan. Jangan macam tu. Ya, bahaya tu. Lari-lari kat akidah kita boleh lari tu ya. Boleh lari. Okay. So saya nak kongsikan sedikit lah ya. Itu. Jadi di sini bila tengok dalam tulisan di sini, berdiri yang betul bagi orang yang mampu. Mampu ni macam mana dikira? Selagi dia boleh jalan, selagi tu dia kena berdiri. Tapi ustaz, rukuk tak boleh lah ustaz. Rukuk nak duduk tak ada masalah. Tapi tang berdiri tu wajib berdiri. Okey, kita tengok dia punya apa? Sekejap. Solat fardu di sini ialah solat yang termasuk solat yang ada waktunya, iaitu adaan yang sekarang yang kita lakukan sekarang, adaan ataupun di luar waktu seperti qada. Itu termasuk juga wajib berdiri. Dan juga satu ataupun fardu kifayah, ya. Solat fardu kifayah apa dia? Solat jenazah, ya. Baik, muka surat 270 sebelahnya. 270 di buku tu ya. Ustaz ada soalan sikit Ustaz. Ya. Maaf. Apa ni, kalau seorang lepas daripada operation lah, daripada operation kat perut kan. Saya dah meninggal operation kat perut. Jadi memang boleh berdiri, boleh jalan. Tapi jalan tak berapa nak kira masa lepas baru-baru tu kan. Boleh saya solat duduk lah, duduk atas kaki ya. Jadi macam mana tu? Dalam 2 minggu lah saya buat tu. Okey, mampu tak untuk berdiri dalam beberapa minit? Kita mampu juga. Ke bersandar pun susah juga. Ya, nak pergi toilet dalam 5 meter, 6 meter tu boleh lah. Tapi dia macam tak. Okey, kalau boleh. Mula lepas operation tu memang saya solat dan kaki solat tidur lah. Itu duduk. Lepas tu baru saya diri dan duduk, lepas tu berdiri ya. Dan masalah 4 minggu lah nak berdiri. Ya, 4 minggu juga. Okey, baik. Okey, kalau kita tengok nanti di muka surat 270 tu di bawah tu, ini dia punya step ataupun peringkat dia macam mana kalau misalnya kita tidak mampu untuk berdiri. Kita tengok dulu di sini ya. Saya baca dulu ya. Pertama, cara solat jika tidak mampu berdiri betul. Ini bawah sekali yang ada buku mungkin boleh tengok 270 bawah. Cara solat jika tidak mampu berdiri betul. Yang pertama, berdiri dengan sedikit condong. Contohnya bersandar ke dinding ataupun tongkat. Macam tu. So, kalau misalnya tak mampu dah berdiri ni, sandar ke dinding. Condong ke dinding. Boleh. Okey. Selagi mana boleh bertahan, selagi tu buat macam tu. Tak boleh juga Ustaz, baru duduk. Tak masalah. Ya. Yang kedua, jika tidak mampu, duduk. Dah tadi kan, dia boleh dia berdiri sekejap tu tak boleh tahan ni. Okey, maka di situ dia boleh duduk. Ya. Yang paling afdal adalah duduk iftirash. Ini kalau bukan duduk atas kursi. Nah, kalau duduk atas kursi lain cerita. Ini duduk iftirash. Apa dia duduk iftirash ni? Iftirash ataupun kemudian tarabuk, kemudian tawarruk. Apa dia iftirash? Iftirash ni duduk tahiyat awal. Kan? Duduk tahiyat awal, kaki kiri di bawah punggung. Ya, kaki kanan agak tegak ya, belakang ya, agak tegak di atas jari. Tarabuk ni apa? Ada di buku ni, tapi tak apa, saya cerita juga. Tarabuk ni duduk bersila ataupun tawarruk. Tawarruk ni apa? Duduk tahiyat akhir. Ya, ini kalau misalnya duduk kat bawah lah, kalau kat kursi tak apa, duduk kat kursi ya macam tu. Ya, ini peringkat yang kedua. Jika tidak mampu berbaring. Ini dia punya tahap macam tu. Ya. Jadi jangan-jangan bila kata oh tak boleh Ustaz, duduk terus. Tak, cuba dulu yang condong dulu yang apa? Yang ke sandar dinding tu. Boleh tak? Boleh lah Ustaz, bertahan lah berapa. Okey, lepas kalau bertahan banyak tu, buatlah macam tu, kemudian duduk. Tak ada masalah. Ya. Jika tidak mampu berbaring, yang paling afdal adalah berada di rusuk sebelah kanan. Maksudnya kita baring, rusuk kita belah kanan tu di bawah. Ya, berbaring. Ini adalah tidur sunnahnya Nabi. Sunnah Nabi ya.
tidur, ketika tidur Nabi akan berbaring di bahagian rusuk belah kanan. Okey. Baik, jika tidak mampu, terlentang. Ketika rukuk dan sujud disyaratkan dengan menggerakkan kepala. Cuma masa menggerakkan kepala, untuk rukuk dia agak sedikit ke depan, ya. Tapi untuk sujud lebih lagi daripada rukuk. Ya, jangan bagi sama pula rukuk macam tu, sujud pun macam tu juga. Bagi ke dalam sikit, ya, ke bawah sikit, ya. Kalau maksudnya terlentanglah ya pergerakan kepala tu. Jika tidak mampu, mengisyaratkan dengan menggerakkan kepala dengan kerdipan mata. Tak mampu juga nak gerak kepala. Contohnya kan, kepala dia habis kena badut. Nak gerak kepala macam mana? Kedipkan mata. Ya. Jika tak mampu juga, dengan hati, iaitu menghadirkan seluruh rukun solat di dalam hati. Macam tu. Dia punya peringkat macam Ustaz, dah kawan tu koma tak? Macam tu? Macam mana? Okey, kalau tengok dalam buku ni, muka surat 271 tu, bukan 271, ada di muka surat 273. Tidak ada keuzuran untuk tidak menunaikan solat selagi akal masih boleh berfungsi. Selagi kita berfungsi, akalnya kita berfungsi, maka selagi itu kena solat. Kalau ada koma ada tak? Tak ada dah. Tak wajib lah situ. Ya, tidak wajib. Tapi, sekejap. Tapi, tengok juga koma tu berapa lama. Koma 2-3 hari. Sekejap. Ini saya tak ingat lah. Kena kodok ke tak? Allah alam. Ini nanti saya cek balik. Ya. Cek balik. Macam tu nak. Baik. Tengok balik di muka surat 270. 270. Muka surat 270 tadi. Atas sekali ya. Sunat menundukkan kepala sedikit melihat ke arah sujud ketika berdiri sebagai tanda adab berdiri di samping lebih dekat untuk mendapat khusyuk. Ya, jadi ketika solat masa berdiri sunat untuk kita melihat tempat sujud. Ya, ke arah tempat sujud. Ya, baik. Melihat ke tempat sujud dalam seluruh solat hukumnya sunat kecuali jika berada di hadapan Kaabah. Kalau Kaabah di depan, maka kita melihat Kaabah, ya. Dan juga masa kita mengucapkan illallah, kita masa buat tasyahud, kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Masa gerakan jari itu, maka kita tengok bahagian jari itu. Sunat hukumnya, ya, ke tempat sujud. Okey, baik. Duduk bersila. Boleh ke solat duduk bersila? Saya tanya soalan. Boleh tak duduk bersila? Boleh tak? Solat. Okey. Solat, ya, ketika kita duduk dalam solat, tidak disyaratkan duduk macam mana. Duduk tahiyat awal kah, duduk tahiyat akhir kah, tidak disyaratkan. Nak bersila pun boleh, nak mula kaki ke depan pun boleh, ke tepi pun boleh, mana yang selesa. Tapi sunatnya ikut tadilah susunan tadi. Ya, duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Ya, itu sunat dia. Ya, jadi kalau siapa-siapa yang sakit, ya, kaki mungkin susah nak lipat, yang badan masya-Allah, ya, tak berapa nak kurus, susah nak lipat kaki tu. Ya, dia terpecah sengit sikit. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Ya, tapi pastikan orang sebelah jangan ada, tak ada lah. Kalau ada, kesian kat dia. Tak Ya, berapa nak Ustaz. Ya. Ayat tak berapa nak kurus tu nusuk jiwa. Menusuk jiwa. Ya kak, ingat yang itu lebih jiwa. Ini lebih okey, tak apalah. Ya. Sila tak boleh. Solat duduk sila tak boleh. Duduk sila solat boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Tidak disyaratkan ya. Ketika kita duduk dalam solat ni, maksudnya solat duduk macam mana bentuk dia tidak disyaratkan macam tu, ya. Cuma sunat dia macam tadilah. Okey, baik. Muka surat 274. Syarat-syarat sah qiyam.
Berdiri tegak dengan tidak condong hinggakan sampai ke tahap rukuk tanpa keuzuran bagi mereka yang berkuasa berbuat demikian dalam solat fardu. Ya, itu syarat dia. Mesti tegak. Ya. Baik, rukun yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Rukun yang ketiga, berdiri. Yang keempat, baca surah Al-Fatihah. Nah, nama Al-Fatihah ni banyak nah. Nama surah Al-Fatihah banyak. Apa dia? Ummul Kitab, ya, Ummul Quran, As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. As-Salah, solat, Al-Hamd, pujian, Al-Wafiyah yang sempurna, Al-Kanz, simpanan yang kukuh, Asy-Syafiyah yang menyembuhkan, Asy-Syifa penyembuh, Al-Kafiyah yang mencukupi, Al-Asas pokok, Ar-Ruqyah penawar, Asy-Syukur syukur, Ad-Du'a doa, Al-Waqiyah yang melindungi daripada kesesatan dan lain-lain. Banyak nama surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah wajib dibaca setiap rakaat sama ada solat fardu atau solat sunat, sama ada ketika menjadi imam ataupun menjadi makmum kecuali makmum yang masbuk. Ya, makmum yang masbuk iaitu datang lewat ataupun lewat daripada imam dah baca surah pendek ataupun lepas baca surah Al-Fatihah, ya, dia baru datang ataupun dia tak dapat rakaat ketika imam rukuk pun dikira masbuk juga. Okey, baik. Permasalahan 275, surat 275. Jika tidak mampu membaca surah Al-Fatihah, hendaklah membaca 7 ayat Al-Quran dan disunatkan ayat-ayatnya berurutan. Dan huruf-hurufnya adalah sebanyak huruf dalam surah Al-Fatihah. Ya, mana tahu mungkin ada saudara-saudara yang baru masuk Islam, ya, nak baca Fatihah tak boleh, tak ingat lagi. Bacalah mana-mana ayat dalam Al-Quran, 7 ayat. Ya. Tak boleh juga, Ustaz. Bukan hafal lagi tu ayat-ayat apa pun tak hafal lagi. Kalau tak boleh, tak mampu nak baca ayat-ayat Al-Quran, maka bacalah 7 zikir ni. Apa dia? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwwata illa billah. Masya Allah, wa ma lam yasha' lam yakun. 7 zikir ini. Tapi ayat ni tak banyak macam surah Al-Fatihah. Diulang-ulang je lah. Ya, diulang-ulang zikir ini. Surat sebelahnya pula, 276. Walau bagaimanapun huruf-hurufnya tidak sebanyak huruf-huruf dalam ayat Al-Fatihah, oleh itu mengulang-ulang bacaan zikir tadi itu ya untuk menyamakannya. Jika tidak mampu juga membaca seperti zikir-zikir ini, dia hendaklah diam selama tempoh membaca surah Al-Fatihah. Tak mampu juga, nak hafal apa semua tak reti, ya, maka dia kena diam. Ya. Makmum yang muwafiq, yang bersama dengan imam, wajib membaca seluruh surah Al-Fatihah pada semua rakaat solatnya. Sama ada imam baca sir ataupun jahar, dengan suara perlahan imam baca ataupun dengan suara yang nyaring, ya, dalam solat maghrib, subuh, maghrib dengan isyak. Okay. Makmum yang masbuk pula wajib membaca kadar yang dapat dibacanya daripada surah Al-Fatihah ketika berdiri bersama-sama imam. Contohnya, imam dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam. Dia masuk lam yalid ni, kita baru nak masuk. Baru kita nak Allahu Akbar, nak takbiratul ihram. Okey, sempat dah baca Fatihah? Tak ada. Maka bacalah Fatihah yang mana yang dia boleh baca. Tapi nak habiskan juga Al-Fatihah, 7 ayat tu, macam mana? Ya, nak pergi habis juga, Ustaz. Boleh, tapi jangan melampaui 3 rukun berturut-turut. 3 rukun ni macam mana? Imam dah rukuk, dah 1 rukun dah. Tidak, 1 rukun dah. Sujud dah, perkara rukun yang seterusnya. Ya, jangan lebih pada 3 rukun. Okey? Baik. Kalau ada soalan, tanya terus, ya. Takut nanti tertipu, ya. Muka surat 277. Permasalahan. Ragu-ragu membaca surah Al-Fatihah. Jika seseorang yang sedang solat tiba-tiba ragu-ragu, adakah dia sudah baca Fatihah atau belum? Biasalah. Baca Fatihah lagi. Dia mai was-was. Dia mai ragu-ragu ni. Maka di sini ada 2 keadaan.
jika dia imam ataupun solat seorang diri, ya, dan ketika itu dalam keadaan duduk antara dua sujud. Masa tu dia ingat bila tengah duduk antara dua sujud, dia mai pula, baca di Fatihah tu. Biasanya ada yang bisik ni. Betul tak? Baca Fatihah. Dia main bisik dia. Okey, kalau misalnya dalam keadaan duduk di antara dua sujud dan dia main ragu-ragu tu, ya, imam ke ataupun solat seorang ke, maka dia hendaklah wajib terus kembali berdiri dan baca surah Al-Fatihah. Kena berdiri tu baca surah Al-Fatihah. Kena rukun, diulang balik. Ulang balik. Baik. Jika dia seorang makmum, dia hendaklah tetap mengikut imam. Selepas imam memberi salam, dia akan menambah satu rakaat lagi dengan membaca surah Al-Fatihah. Kalau makmum, ya, kena ikut imam tu, ya, baru kita tambah pula. Okey? Boleh lah? Baik. Biasa jadi tengah sembahyang macam ni, biasa. Ataupun kadang-kadang dia main pula. Ni 3 ke 4? 3 ke 4? Ni dia. Saya share satu ayat ni ya. Dia amalkan ya. Surah Al-Mu'minun. Bukan surah 348. Sekejap, saya share dalam grup Telegram ya. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Hak ni dibaca, ya, dibaca forward lah. Dibaca sebelum takbir Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Kalau tengok Al-Quran tu ayat muka surat 348, ayat 97 dengan 98. 348 348 97 98. Al-Mu'minun. Dia baca lah. Alhamdulillah. Ada perubahan? Ada juga kadang-kadang. Pengalaman saya lah. Ya. Pengalaman saya, ni memang mujarab. Sebelum solat kita baca ni, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Ni memang mujarab. Ya. Pengalaman saya sebab ialah kita ni bila dia main tengok kat surau kat masjid mesti dia bertolak imam Bila imam ni main dia main pula perasaan tu ya, 3 ke 4 boleh pucat kau. Boleh pucat kau. Ketakkan kaki ni. Imam kan. Alhamdulillah setakat ni yang saya duk amalkan, alhamdulillah. Dia kalau dia main perasaan tu dia akan lebih yakin lagi. Ni 3 ni. Dia akan lebih yakin. Ya, dia akan lebih yakin lagi. Okey. So diamalkan yang ini. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Okey. Biasanya main was-was ragu-ragu ni. Tapi nak tambah lagi kulang lebih Rabbin Nas pun boleh juga nah. Baik, seterusnya permasalahan. Jika dia lupa ayat mana yang dia telah berhenti ketika baca Al-Fatihah, hendaklah dia mengulang semula di ayat yang dia yakin berhenti padanya. Begitu juga ketika jika lupa rukun dalam solat, kena ulang balik. Ya. Baik, rukun yang kelima, rukuk. Ketiga berdiri, keempat baca Al-Fatihah, yang kelima rukuk. Apa itu rukuk? Rukuk ialah membongkok ke hadapan sekira-kira sampai 2 tapak tangan kepada kedua lutut. Yang lebih afdal ialah membongkok ke hadapan. Bongkok ke hadapan. Pastikan kita ni kena ke depan badan tu. Ya, tapi jangan ke depan buat macam ni. Macam ni kepala macam. Itu tak jadi. Itu namanya minus. Ya. Jangan. Susahlah ulang letak tu. Siapa nak letak? Ya.
Kan ada kadang-kadang bermasalah ni bila tangan ni tak sampai, mungkin bukan tak sampai, dia tak boleh nak pegang lutut. Jadi dia pegang betis. Ada orang pegang betis. Itulah. Saya pun tak pasti. Ya. Kenapa macam tu? Tapi biasanya kalau kita betul-betul badan tu kita kedepankan, memang akan sampai ke lutut tu, akan boleh pegang ke lutut tu. Nah, wallahualam, mungkin ada masalah tangan panjang ke. Ya, mungkin tangan panjang ke, wallahualam ya. Kan ada setengah orang kaki panjang, tangan panjang. Ya. Ada kot no? Mungkin ya ada. Ya, tangan dia agak panjang ya. Maka tak ada masalah, tapi sebaiknya kita letak tangan di lutut. Nah, yang lebih afdal ialah membongkak ke hadapan dengan menyamakan belakangnya dengan tengkuknya, sekira-kira jadilah keduanya lurus seperti sekeping papan, serta meluruskan kakinya. Ya, biasanya kalau misalnya bongkok macam tu, ya, memang tangan kadang-kadang lebih. Ya, biasa lebih. Ya, tapi bila kita kedepankan sikit macam luruskan ke depan ni, ya, insya-Allah ya, dia akan betul. Vertical. Itulah. Kat sini dia dapat. Dia bila ke depan macam ni. Bila kita badan tu ke depan kan. Dia akan sampai ke lutut. Ya. Dia akan sampai. Terus bila kita ke depan. Tapi kalau kita bongkok tu kadang-kadang kalau tangan tu itulah. Ya. Biasa memang boleh kita buat muda-muda dulu. Muda-muda. Dia kadang-kadang orang betul je. Dia kaki dia bentuk tu lah, betul. Kan? Ya. Bengkok kaki tu. Kena luruskan. Kena lurus lah. Kena lurus. Betul-betul kena lurus ya. Kita meluruskan kakinya, betis dan paha tu kena luruskan. Ya. Cuma kadang masalah urat. Sakit urat ya. Makan pulut banyak apa. Biasanya lah. Biasanya lah. Ya. Saya pun dah nak masuk dah. Makan pulut banyak dia mai. Dia mai. Walaupun kira tak masuk lagi 40 ni. Dia dah mai dah. Apa. Ada mudah kena dah. Okey. Baik. Serta menjarangkan anak-anak jadi. Anak jadi itu kena jarang ya. Kena dekat lutut. InsyaAllah. Muka surat 278. Syarat-syarat sah rukuk. Ada syarat dia ya. Sah rukun yang sebelumnya iaitu ya Al-Fatihah dan juga qiyam berdiri tadi. Melakukan rukuk kerana melaksanakan rukun solat, bukan kerana yang lain ya. Dia rukuk pasal apa? Takut ada budak ke ataupun ada bola nak main dia pergi rukuk. Ataupun dia pergi rukuk sebab ambil handset jatuh ke apa ke? Tak boleh ya. Dia kena semata-mata kerana solat. Okey. Melaksanakan tomak ninah ya, kena tomak ninah ya. Jangan baru rukuk terus berdiri ya, bangun. Rukuk dulu dengan kadar tomak ninah, dengan kadar subhanallah. Okey. Membongkokkan badan sehingga kedua tangannya dapat mencapai kedua lututnya. Permasalahan rukuk dalam keadaan inkhinas. Ini istilah Arab ya, inkhinas. Apa dia inkhinas? Okey, kita tengok sini ya. Tidak sah jika rukuk dalam keadaan inkhinas jika melakukannya dalam keadaan sengaja dan tahu hukumnya haram. Apa inkhinas? Iaitu inkhinas ialah merendahkan badan ke bawah sambil mengangkat kepala dan mengedepankan dada. Macam tadilah jadi. Jadi kepala je. Ya, badan tu ke bawah kan. Ya, lepas tu dada ke depan, kepala naik atas. Ya, ini hukumnya haram. Untuk mereka yang tahu dan sengaja. Okay? Orang main yang tak ada tomat ni tak tahu ke. Macam mana? Macam dia terus dia tak bangkit. Ya. Mesti dia bangun. Okay, kalau tengok di sini rukun tumaninah itu termasuk rukun juga. Kadar dia subhanallah ya. Duduk subhanallah. Orang dia pun tak bangkit dia terus bangun. Tak tahu kan? Sebab rukun dia. Kalau tumaninah memang tak boleh kan? Ya. Dia punya pertanyaan itu. Dia depan saya 2 orang pakai baju putih yang panjang, keluar hitam. Kita buat sunat dua kan, kan. Lepas tu dia pun main baru, dia pun bapak dekat, dia pun baru Ustaz lah. Saya tengok dia depan macam. Dia pun baca tengok, dia dah baca. Depan macam dia dah baca ni. Betul lah. Saya tahu Allah. Betul. Aku belajar macam mana.
Tapi ada juga yang cepat, dia baca walaupun kadar subhanallah pun tak dapat dah. Ya, dia duduk rukuk, subhanallah. Okey, bangun lagi, itu tak ada masalah. Ini dah, ini baru rukuk. Cep, langsung. Nah, ini mana tak ada. Ni. Laju lah. Okey, baik. Jadi ini teman ini dia termasuk rukun. Ya, termasuk rukun juga. Okey, baik. Okey, tengok rukun yang ke-6. Surat 279, tomak ninah ketika rukuk. Tomak ninah bermaksud tenang, diam sekejap tanpa bergerak dengan kadar paling kurang. Ya, sekali sebutan iaitu subhanallah. Sekali dia sebut subhanallah, tak apa dah. Rukuk, subhanallah, bangun lagi. Tak ada masalah dah. Cukup dah tu. Ya, ini dah rukuk dan rukuk habis lagi bangun dah. Tak ada macam subhanallah bangun dah. Ya. Baik. Baik, itu dia nah, tomak ninah. Surat 280 yang ke-7 i'tidal, ya. Apa itu i'tidal? Iaitu kembali kepada keadaannya sebelum rukuk dengan cara kembali berdiri betul bagi orang yang solat berdiri dan duduk yang lurus bagi orang yang duduk. Kalau berdiri, berdirilah yang betul. Kalau duduk, dia kena duduk. Biasa. Syarat-syarat sah i'tidal, rukun sebelumnya iaitu rukun adalah sah. Lakukan i'tidal kerana melaksanakan rukun solat, bukan kerana sebab lain. Ya, sebab mungkin lain lagi tak boleh. Kena betul-betul solat. Melaksanakannya dengan tomak ninah, kena ada tomak ninah juga. Badan tegak, tidak memadai jika seperti orang yang sedang rukuk. Tidak memanjangkan lebih daripada kadar membaca doa yang sunat dan membaca Al-Fatihah. Jadi masa i'tidal jangan lama sangat. Kecuali, ni ada dia, boleh memanjangkannya pada rakaat terakhir. Ini kerana pada rakaat terakhir adalah tempat untuk berkunut. Sama ada kunut Rabithah, iaitu dalam solat subuh dan witir, ataupun kunut nazilah, kunut supaya bala diangkat oleh Allah. Jadi rakaat yang terakhir ni, masa i'tidal agak lama sedikit untuk berikan kunut. Ya. Baik, permasalahan. Jika imam mazhab lain tidak membaca doa kunut dan telah sujud, ya, makmum bermazhab Syafi'i boleh membaca doa kunut secara mutakhallif. Maksudnya apa? Kemudian sedikit, asalkan jangan ditinggalkan oleh imam dengan 3 rukun yang panjang berturut-turut. Maknanya apa? Bila kita contohlah ya, saya bagi contoh ya. Kat Ana sini tak ada kunut? Kat Perlis. Kat Perlis tak ada kunut. Sebahagianlah, kebanyakan masjid dia tak kunut. Okey. Jadi kalau imam tu dia lepas sami Allahu liman hamidah terus sujud, kita sebagai Imam Syafi'i boleh baca kunut. Ya. Kita boleh baca kunut bagi habis, tapi pastikan jangan sampai tertinggal 3 rukun. 3 rukun tu dikira sujud 1, duduk 2, sujud lagi 3. Jangan sampai macam tu. Ya, kalau boleh sebelum tu dah habis dah. Baru kita ikut imam. Ya. Biasanya imam yang betul-betul mengaji, yang betul-betul tahu, dia akan berdiri lebih lama dan dia akan bagi ruang kepada mereka-mereka yang kunut. Ya, contohnya di dekat Masjidil Haram di Mekah ataupun Madinah, ya, mereka-mereka imam-imam ni tahu sebab yang jadi makmum ni bukan dia seorang, bukan Imam Hanbali sahaja. Ya, Imam Syafi'i ada. Mereka bagi peluang untuk baca kunut. Kena baca kunut panjang Ustaz. Kalau boleh panjang, silakan. Kalau sempat. Ya. Tapi biasanya imam dia akan yang tak baca kunut, dia akan bagi. Cuba tengok kat YouTube. Pasti ada. Ya, imam dia mesti akan berdiri lama sedikit. Masa dia tidak rakaat yang terakhir. Nah, kalau misalnya tak dan, ya, imam tu terus rukuk. Takut terlambat pula. Nanti jadi takut nanti tak dan kepada 3 rukun tu. Ya. Maka kita boleh baca kunut ringkas. Mana kunut ringkas? Ni. Allahumma gfirli ya ghafur. Ini yang paling ringkas kunut dia. Allahumma gfirli ya ghafur. Ini paling ringkas. Kunut ringkas ni Allahumma gfirli ya ghafur. Dah, lepas tu ikutlah imam. Nah. Kunut ni rukun ke? Bukan. Sunnat ab'ad. Ya, sunnat ab'ad.
Boleh? Boleh tak baca kan? Boleh tak baca kan? Tak tahu. Dia bagi je lah, dia bagi keluar balik gitu lah. Dia bagi lah. Dia kopi, Tentulah. dia kopi gitu lah. Dia kadang-kadang tak boleh fikir tu lah. Tak duduk dia kopi, tak apalah tu lah. Dia keluar begitu lah, tu tak baca rumah apa, itu dia kopi, pam. Ya, ulama dah susun elok dah. Susun elok dah. Ya, kalau kita tengok secara logik kan, ataupun secara apa hasil dia, kita lepas sembahyang, kita doa sama-sama, wirid sama-sama, lepas doa salam sama-sama. Yang dia buat ni, dia kata Nabi tak buat, tak payah buat. Salah tu. Itu pun dah salah. Benda yang Nabi tak buat, boleh je kita buat. Atau zaman Nabi pun yang Nabi tak buat pada sahabat, tapi sahabat buat benda yang Nabi tak buat. Nabi tak kata ini bid'ah. Nabi tak kata, ni masuk neraka ni. Kau buat apa yang aku tak buat apa kau buat. Tak buat macam tu. Ya. Jadi jangan jadikan perkara yang Nabi tak buat, kita kata, tak boleh buat. Saya dulu hampir terkena juga. Dululah hampir nak masuk kepada cara pemikiran macam tu. Ya, adalah orang berkata, Nabi tak buat, kenapa kita harus buat? Saya tak buat. Dululah, tak kata apa kan. Jadi Nabi tak buat, kenapa tak buat? Tapi kalau kita tengok natijah dia, hasil dia tu, bila kita sembahyang, kita salam-salaman, ya, ada tak perasaan kasih sayang? Ya, silaturahmi itu ada, silaturahim itu ada. Tidak, lepas sembahyang, ya, jadi tak ada nak rasa. Ya, Nabi sendiri sebut bila kita bersalaman, kita akan gugur dosa. Ya, jadi ulama ada susun elok dah. Ya, tapi orang-orang sekarang ni dia mulai bertikaikan. Dia banyak tikai-tikai. Akhirnya kita dengan kita renggang. Ya, kadang-kadang bergaduh mak ayah. Ataupun anak dengan anak bergaduh. Pasal itu je. Benda-benda khilaf. Benda khilaf, kita perbesarkan. Biar banyak lagi benda-benda yang wajib yang kita kena usahakan. Okey, insyaAllah nak. Baik, tak apa. Kita doalah ya. Mudah-mudahan Allah pelihara iman kita, pelihara akidah kita. Yang penting akidah. Yang jaga tu akidah. Yang tadi saya cerita tu pasal hak-hak tu, hak manusia tu. Itu bab akidah tu. Ya. Sama juga. Jangan jangan ada setengah-tengah yang geng-geng ni, dia orang mentafsirkan kata Allah ni sama seperti kita. Ada tangan, ada ni, ada. Tu bahaya. Dia baca dalam hadis. Kata ni Allah ada tangan. Macam mana? Ini masalah. Ya. Baru belajar bahasa Arab, takbir lagi. Terjemah ikut suka. Ya. Bahaya. Sangat bahaya. Jagalah akidah. Yang penting akidah. Ya. Kalau siapa-siapa nak cari menantu ke apa, cari yang akidah yang betul. Jangan cari yang pelik-pelik. Jangan. Letih. Ya, bapak akidah ni letih. Apalagi sekarang zaman moden ni, letih. Macam bakar semua. Okey, insyaAllah. Baik. Batal solat makmum jika dia tetap membaca tahiyat awal sedangkan imam telah naik ke rakaat ketiga. Ini imam tak baca tahiyat awal. Tapi kita makmum, kita duduk tahiyat awal. Macam mana? Ini batal. Makmum tu batal. Kena ikut imam. Imam tak ikut. Ustaz, imam tak baca tahiyat awal, Ustaz. Saya lah kena tahiyat awal. Tak boleh ikut imam. Tapi bukan tahiyat awal ni rukun. Mana? Haji mana ni rukun? Awal bukan rukun. Ya? Mana kata samalah dengan tadi rukun kunut. Kena faham di sini. Ada kat bawah ada tulisan ya. Perbezaannya dengan keadaan membaca doa kunut tadi kerana makmum melakukan apa yang telah dilakukan imam, iaitu i'tidal. Sama-sama i'tidal, rukuk dah. Dah bersama-sama bangun daripada rukuk. Sama-sama dah dengan imam. Ya. Sedangkan dalam perkara tahiyat awal tadi, makmum melakukan apa yang tidak dilakukan imam. Apa dia? Tahiyat awal tadi. Imam tak buat. Sedangkan kunut di dalam i'tidal. Nampak tak? Nah, walaupun benda ni dua-dua sunat. Kunut sunat apa? Tahiyat awal pun sunat juga. Tapi kena faham. Ya, tahiyat awal bukan rukun. Bukan rukun. Ya, bukan rukun. Jadi, kalau imam tidak tahiyat awal, kita ikut imam. Nah, cuma semalam ada soalan. Ustaz, masalahnya imam
dia tak tahiyat awal. Tapi dia tahiyat rakaat ketiga. Dia solat yang 4 rakaat. Itu macam mana? Allah. Saya dah tahu nak jawab. Allahu alam. Ya, dia rukuk, dia tahiyat awal juga di rakaat yang ketiga. Dia 4 rakaat. Contohlah yang 4 rakaat. Macam mana tu? Allah, gimana nak abang? Ya, baik kalau tahiyat awal tak apa, tak ada masalah. Boleh sujud sahwi saja. Ya, sujud sahwi. Imam tak sujud sahwi, kita boleh sujud sahwi ke? Boleh. Pastikan bagi salam dulu, lepas salam kita sujud sahwi. Boleh. Ya, sebab ada pendapat sujud sahwi sebelum salam, ada juga mengatakan selepas salam. Sujud sahwi. Ya. Gitu. Imam dia tak apa tu tahiyat awal sebab dia lupa kan. Biasanya lupa lah. Ingatkan saja tak buat. Tak buat ikut dia lah dia. Dia masalah. Berarti dia tak buat sujud sahwi macam mana? Tak ada masalah, sah solat dia. Walaupun imam tak sujud sahwi, solat sah. Macam macam apa nak contohlah nak tunggu bonding berkembang lepas tu kan masa dah singkat. Lepas tu kita skip yang apa tahiyat awal tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak boleh je, boleh je. Kadang-kadang Cuma macam ni, kena faham ya. Walaupun dia sunat, kita buat juga. Dan tahiyat awal ni paling ringkas. Paling ringkas ya. Tahiyat, syahadat, tasyahud. Kemudian, Allahumma salli ala Muhammad. Dah cukup dah. So bangun. Ya, nama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah cukup dah. Ya, sebaiknya macam tu. Ya, jangan boleh lah. Mungkin lupa, kebanyakan lupa. Tapi sebaiknya jangan ditinggalkan. Nah, jangan ditinggalkan. Benda ni sunat yang abad, ya, yang termasuk dalam solat yang penting juga, ya. Baik. Rukun yang ke-8 tumakninah ketika i'tidal, ya. Masih i'tidal pun ada tumakninah, pastikan berdiri tenang, ya. Bergerak tenang di situ, diam. Kemudian rukun yang ke-9 sujud sebanyak 2 kali. Ya, rukun yang ke-9 sujud sebanyak 2 kali. 281 ya. Sujud iaitu wajib bersentuh sebahagian daripada dahi akan tempat sujud dengan memberatkan sedikit menekan kepalanya di tempat sujud. Wajib meletakkan anggota-anggota sujud di tempat sujud. Wajib meninggikan punggungnya daripada kepala dan bahu. Wajib dilakukan pada tiap-tiap rakaat dengan 2 kali sujud. Ini wajib. Maksudnya ketika sujud, kepala ni, dahi ni kena menekan di tempat sujud. Pastikan dahi, bukan kepala. Kadang setengah macam ni. Ini kadang budak lah. Dia sujud macam mana? Tonggeng macam tu. Kepala kat sini. Ini kepala. Bukan dahi. Di sini dahi. Ya. Ustaz, hidung kena sentuh lah. Tak. Tak disyaratkan hidung kena sentuh. Ya. Kalau disyaratkan hidung kena sentuh, kasihan kita-kita ni hidung tak berapa nak panjang. Ya. Ya. Ya, hidung tak berapa nak ke depan ni susah juga. Ya. Yang penting wajib ni dahi dan juga 7 anggota wudu. 7 anggota badan. Ya. Apa dia 7? Telapak tangan 2, lutut 4 ya. Dengan tadi dahi jadi 5 dan juga perutnya jari kaki itu. Ya. Itu jadi 8 dua tu. Ya. Wajib meninggikan punggung daripada kepala. Masa sujud, punggung itu lebih tinggi daripada kepala. Masalahnya bila solat di atas tangga. Macam mana? Boleh tinggi ke punggung tu? Kepala tinggi. Apalagi ke solat atas tangga tu. Ya, susah tu. Ya, ni masjid penuh. Sembahyang juga kat situ. Tak sah tu. Dia wajib kena tinggikan punggung tu. Apalagi solat kat bahagian yang laluan orang OKU tu. Kan? Solat tu kepala lebih tinggi. Mesti lebih rendah. Mesti dia rendah. Wajib ni kena rendah. Baik. So 7 anggota tu kena tekan kena juga di tempat sujud. Okey, muka surat 284. Permasalahan, jika seseorang luka di dahinya dan membalutnya dengan kain, dia boleh sujud dengan balutan tersebut dan tidak perlu diqada. Ya, kalau ada luka, dia boleh saja dia sujud di atas balutan tadi. Jika dia tidak mampu sujud kerana ada sebab, ya, mungkin Ustaz kalau dia sujud juga ni tempat yang kena balut ni mungkin keluar darah ke apa ke, ya, ataupun dia pening lah tak boleh ya. Maka yang bolehkan syarat maka
hendaklah dia mengisyaratkan dengan kepala ataupun mata dan tidak wajib diqadha solatnya semula. Jika cuaca panas dan tidak boleh sujud kerana tempat sujud panas. Ya. Sini susahlah ya. Tapi belah-belah sana Papak Harap tu tempat dia panas sungguh. Ya. Okey. Baik. Baik. Maka macam mana? Boleh menghamparkan kain umpama untuk sujud di atasnya ya. Tapi ni ya, walaupun di sini ada hadis dia, tapi kena faham di sini ya. Ini Imam Syafi'i. Kalau kita solat untuk perempuan pakai telekung, ya. Kalau laki-laki ada setengah dia pakai selendang kat sini kan. Ya. Selendang kat sini ataupun letak kat bahu ni sunnah sunnah Nabi. Nabi pada buat di situ. Ya, selendang kain letak kat ni, kat bahu ni. Pastikan masa solat, kalau kain tu dekat atas bahu ataupun perempuan dengan telekung dia tu, masa sujud jangan kita sujud kalau perempuan di atas telekung tu, kain tu. Tak boleh. Sebab apa? Dia bergerak ikut dalam solat kita. Kain tu. Sama juga dengan selendang tadi, kain tu. Ya, jadi kalau tengah solat tu, ya udahlah bergerak, lepas tu kita jadikan dia jadi tempat sujud, itu tak boleh. Hampak siap-siap senang tu kalau selendang. Kalau kain tu, ya biasalah kan, baru beli Siti Khadijah, mahal. Sujud dia bagi hampak macam tu. Lepas tu dia sujud atas tu. Tak boleh. Tak sah. Sebab kain itu bergerak ikut pergerakan solat kita. Ya. Kecuali kalau misalnya selendang tu panjang. Panjang sampai ke bawah tempat sujud tu. Tempat sujud tu dia tak bergerak. Yang bergerak tu di sini saja. Itu tak ada masalah. Ya, itu tak ada masalah. Okey. Baik. Kemudian yang ke-10, tomak ninah ketika sujud. Ya, ketika sujud pun kita ada tomak ninah juga ya. Kemudian yang ke-11, duduk di antara dua sujud. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita sambung lagi bulan depan. Insya-Allah biiznillah. Okey, itu dia untuk rukun yang saya kongsikan untuk hari ini. Insya-Allah minggu depan kita akan sambung semula ya. Kemudian kita akan masuk bab sifat huruf minggu depan insya-Allah ya, bulan Ogos ya. Baik, ada soalan lagi ke? Tak nak tanya apa dia berapa banyak nak zakat tu ya, kalau tengok di Kedah dia dalam berapa tau, 80 gram tu apa? Dia setiap negeri tak sama. Tak negeri tak sama. Kelantan lain pula. Setahun. Dia naik turun. Dia naik turun tak. Tapi memang dia ditetapkan setiap negeri tu banyak tu gram dia. Dan setiap orang, maksudnya yang dijadikan zakat tu, yang wajib tu atas milikan hak individu tu. Bukan yang kata okey ramai-ramai, kita kumpul berapa rahmah kita. Oh dah, dia setiap orang. Siapa yang punya dia. Punya anak beranak kan. Seorang ada 1 kilo. Contoh. Yang seorang 1 kilo tu. Dia kira. Jangan himpun-himpun ni ada 30 kilo lah ni beranak ni. Cucu sekali. Tak. Ya. Dia kira yang individu, hak individu tu berapa. Setiap negeri tak sama. Tak silakan. Kedah 80 gram. Tak saya Allah alam lah. Itu dia kena tanya balik. Tengok balik kat ni. Tapi kalau kita pakai barang kemas ibadah kita sentiasa tu. Kata tak. Yang duk pakai tak kena. Kalau kita pakai kalau lebih hak dia tak kena keluar tak? Semua orang kan banyak orang kan. Kadang-kadang pakai Dia tak pakai saya juga. Okey, sebaiknya keluarkanlah ya. Allah alam itu kena tanya balik kat bahagian zakat. Saya bukan bahagian zakat. Bab zakat ni saya kurang sikit ya. Kurang arif lagi. Itu kena tanya balik bab zakat. Bahagian pegawai zakat. Wallahu alam ya, nak 1 tahun lebih. Mah tak ada. Kita pakai. Ya. InsyaAllah. Okey, ada lagi soalan? Tak ada. Tak silap 80 lebih ke, 80 gram ke. Tak silap saya lah. Nanti cek balik. Ada tu dekat bahagian Jabat Zakat Negeri Kedah. Okey, insyaAllah nak. Mak, turun dah. Murah. Ya. Allah, biasalah.
Rupanya mereka ada manipulate mah. Hari tu kan kena denda. Siapa tahu berapa orang, 3 orang yang mereka manipulate. Pemainkan mah tu supaya demand dia tinggi, naik tinggi. Rupanya ada geng-geng ni juga. Biasalah. Manusia yang buat macam tu lah dia jadinya. Ya. Tapi apapun emas ni, itu memang ada harga daripada duit kertas. Ya. Okay, InsyaAllah. Cuma masalah emas ni hati-hatilah. Ya, hari tu ada kecoh pasal kuantum metal tu. Pasal menggandakan duit emas. Emas kalau nak mengganda sampai 10 kali, jangan diikut lah. Ya. Ada tu cuba tengok nanti. Quantum metal tu, ada tu jadi isu. Ya. Simpan duit macam ni untuk beli emas, tiba-tiba nanti emas berganda. Senang jadi duit lah. Okey, insyaAllah. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zaini bi zinatil Quran wa akrimna bi tilawatil Quran wa syarafna bi syarafatil Quran. وأدخلنا بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجينا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بارك الله فيكم. Bila tafkir lidah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. Mau duduk kat tadi. Okey, tadi. Dia ada ambil yang lain. Boleh.